Assalamualaikum, selamat pagi. Apa khabar rakyat Malaysia? Pastinya anda sedang menonton Suka Pagi di Suka TV. Saya Aizat Ishak. Dan saya Amir. Terima kasih kerana menonton kami di saluran 116 MyTV ataupun di aplikasi MyTV mana-mana. Wow. Yes, kepada anda yang tak ada app tu lagi, boleh download di Apple App Store ataupun Google Play Store. Yes, kalau susah-susah tengok dekat bawah ni, kita ada sediakan MyTV dekat situ. Dekat situ, mana anak muda yang rajin-rajin, bolehlah, kan? Yes, boleh. Okey, baiklah, hari ini kita nak kongsikan kepada penonton dekat rumah sana tentang e-sports. Siapa tak tahu lagi pasal e-sports? Siapa tak tahu? Semua orang tahu. Sebab hari kita bawa tetamu jemputan, iaitu Flavor dan Sir Cloud. Ya, dan bukan itu sahaja tuan-tuan dan puan-puan, kita nak gemar-gemburkan. Kita nak tahu, nak kongsikan jugalah kepada anda teaser telatah-telatah peserta uji bakat Suka Rekod. Ya. So kalau nak tengok, kenalah stay tune bersama kami sehingga ke penghujung rancangan sebab banyak lagi benda yang kita nak kongsikan. Dan untuk segmen pertama ni, kita macam biasalah. Kita nak tahu apa cer hari ini. Apa cer? Yes, baik. Okay. Apa cer hari ni? Apa cer? Apa cer? Kita tak tahu apa cer hari ni. Kita tengah tunggu cer masuk, ya. Baik, okey. Yang pertama sekali kita nak kongsikan kepada anda tentang penawaran harga antara pengilang petani punca beras mahal. Ini borak cerita pasal beras. Beras, betul. Beras ni penting dalam keperluan setiap isi rumah. Inilah betul. dia. Punca dia dekat Shah Alam. Penawaran harga maafkan saya, penawaran harga beras yang berbeza-beza antara petani, pengilang, pemborong dan peruncit menyebabkan ketidaktentuan nilai barang keperluan itu di pasaran. Okey, Presiden Persatuan Pengguna Kedah Muhammad Rizal Yusof berkata ia berlaku terutama antara pengilang dan petani yang mana pembeli padi didapati 2 kali ganda tinggi berbanding syarikat padi beras nasional Berhad. Kalau kita nak sebut pasal beras ni, kan, semua orang dekat dalam setiap isi rumah lah perlukan beras. Of course, kan? Keperluan asas. Keperluan asas. Tapi yalah, kita harap pihak-pihak yang sepatutnya kawal benda ni, sebab apa? Benda ni penggunaan harian. Betul. Bukan saja pada isi rumah. Dia kat mana-mana saja. Harap pihak kerajaan boleh masuk campur, kawal lah, bagi harga kawalan dan sebagainya. Itu supaya harga boleh maintain. Kenapa benda ini berlaku? Itu kena find out. Yes. Baik, seterusnya syarikat telekomunikasi sokong insentif pasca bayar rahmah untuk pengamal media. Pengamal media bertuah. Ya. Wow. Jom kita lihat. Celcom, Digi, Maxis, Unify Mobile, U-Mobile dan Yes menzahirkan sokongan terhadap insentif pasca bayar rahmah untuk pengamal media sempena sambutan Hari Malaysia. Pengendali telekomunikasi terbabit dalam kenyataan bersama semalam memaklumkan insentif itu selaras dengan kerangka ekonomi madani selain menunjukkan sokongan kepada pengamal media Malaysia. Ini satu inisiatif yang bagus. Especially pengamal media, ialah sebab nak buat liputan, nak hantar report, tulis berita dan sebagainya, perlukan internet laju dan sebagainya. Of course. Saya kalau lagi-lagi kalau nak main game, betul. Ya, perlukan internet. Tapi tak, ini untuk pengamal media yang menjalankan tugas. Tak, kalau awak sebut pasal kalau awak sebut pasal internet, kelajuan, sebenarnya banyak benda yang kita perlukan. Okey, baiklah. Kita habis kat situ. Baik, kita nak teruskan dengan Bank Islam lancar kad debit iVisa BU. Apa yang kelainan yang dibawakan oleh Bank Islam? Mari kita sama saksikan. Bank Islam Malaysia Berhad telah melancarkan kad debit iVisa BU yang baru untuk meningkatkan pengalaman pembayaran pelanggan dengan aplikasi dan pengaktifan yang direka bagi memenuhi keperluan mereka yang semakin berkembang. Okey, Ketua Pegawai Digital Kumpulan Nur Farila Abdullah berkata kad debit bebas perbankan fizikal itu akan membolehkan pengurusan mudah alih kewangan, menghapuskan kertas kerja atau birokrasi yang rumit, sekaligus mencerminkan komitmen bank terhadap perbankan yang mudah diakses. Ini yang kita mahukan. Ya, betul. Yalah, sebab apa? Sebab apa? Kita sekarang semua benda online. Betul. Transaksi pun semua online. So senanglah
Kalau ada kad debit dan sebagainya, transaksi online tak payah nak memudahkan. cash baik sangat, memudahkan. Itu yang kita memudahkan. Nak. Itu yang paling penting. Memudahkan mak kita kat rumah, memudahkan ibu mengandung kat rumah. Kan? Ibu mengandung kat rumah. Tapi makcik-makcik. Makcik-makcik, aircon make sure kena ada isi lah. Of course. Akhir bulan ada isi. Baik, dunia catat rekod peningkatan kepekatan gas rumah hijau paras air laut. Haba lautan pada tahun 2022. Okey, ini sangat membimbangkan ya sebenarnya. Membimbangkan juga. Yes. Dunia mencatatkan rekod tertinggi untuk peningkatan kepekatan gas rumah hijau paras air laut dan kandungan haba lautan pada tahun lepas menurut tinjauan tahunan iklim global yang diterbitkan dalam talian pada Rabu. Laporan penilaian tahunan ke-33 yang disusun oleh Pusat Maklumat Alam Sekitar Kebangsaan, Pentadbiran Lautan dan Atmosfera Kebangsaan Amerika Syarikat itu berdasarkan sumbangan daripada lebih 570 saintis di lebih 60 negara. Lapor Shinhua. Okey, ini macam saya cakap, ni satu benda yang membimbangkan. Harap-harap para saintis di luar dan sesiapa sahaja yang terlibat dalam bidang ni boleh come up with solusi lah. Untuk menangani masalah ni. Ya, betul. Seperti yang berita seterusnya, kerjasama ekonomi antara ASEAN dan rakan dialog semakin positif. Alhamdulillah. Diharapkan benda yang baik-baik pada pihak kerajaan. Jadi teruskan. Jakarta, kerjasama ekonomi antara ASEAN dan rakan negara dialog semakin positif pada sidang Kemuncak ASEAN ke-43 didorong oleh pengenalan pelbagai program dan dana, kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata, selain isu serantau dan antarabangsa, persidangan kali ini turut memberi penekanan kepada kerjasama ekonomi di pelbagai sektor dan dibahas secara terbuka. Kita harapkan apa kerjasama yang dilakukan semua berjalan dengan lancar. Dan semoga boleh berjalan dengan baik. Yang paling penting benefit untuk rakyat yang paling penting. Dan semua negara ASEAN lah. Semua negara ASEAN ya. Okey, ini berita sukan. Xiaoming akui suka pertahan emas di Hangzhou. Kenapa suka sangat tu? Kenapa? Kenapa kita nak tahu juga. Baik. Atlet para pingpong negara Chi Xiaoming mengakui berdepan misi sukar untuk mempertahankan pingat emas di pentas sukan para Asia 2022 di Hangzhou, China dari 22 hingga 28 Oktober ini. Beliau yang baru digandingkan dengan Brady Chen, 21, menjangkakan saingan sengit dari wakil Indonesia, China, Jepun dan Thailand yang dibarisi pemain baru pada tamasya 4 tahun sekali itu. Yes. Pertandingan macam ni memang agak challenging, sukar. So mungkin dia rasa pressure. Tapi apa pun kita doakan terbaik untuk atlet kita. Semoga boleh berjaya lah dalam pertandingan itu. Dan yang paling penting jangan pressure. Betul. Ini yang pressure ni dekat Red Devil je. Baik, berita sukan bola sepak Liverpool 2.0 dalam pembikinan. Wow. Inilah dia. Saya suka sangat Liverpool. Ya ke? Sebab ada Moh Salah. Kapten Liverpool dan Belanda Virgil van Dijk percaya kelab Merseyside itu berada dalam fasa peralihan untuk kembali digeruni dan dihormati di arena bola sepak Inggeris. Malah pertahanan kental itu yakin dia masih mempunyai banyak perkara untuk ditawarkan kepada kelab dan negara selepas bergelut dengan prestasi musim lalu. Kenapa ni, man? Awak rajin tengok bola, man. Tapi saya tak minat Liverpool, jadi saya tak nak ulas. Takut peminat Liverpool nanti benci saya nanti. Apa-apa kita tengok, wait and see. Baik. Okey. Baik, itu saja berita yang kita kongsikan. Jadi kami nak berhenti berehat seketika. Tapi sebelum itu, di Suka Pagi ada sesuatu yang ingin dikongsikan kepada penonton. Pastikan anda saksikan kembali selepas ini. Roll VT. Tawaran hebat Suka Shop, Herbs Garden. Nak cuba cara tradisional? Dapatkan pegaga dari Herbs Garden untuk dimakan pada waktu siang dan malam dengan harga serendah RM89 hanya di sukashop.com.
Welcome back to Suku Pagi, masih lagi bersama saya Amir dan juga Aizat Ishak. Terima kasih kerana masih sudi menonton kami di saluran 116 MyTV ataupun di aplikasi MyTV. Mana-mana. Busy nampak Aizat? Busy. Saya sangat busy buat masa sekarang ni. Ya. Yeah. Kita ada listing kau-kau kan. Banyak job Banyak job. Baik, dalam busy-busy tu sebelum ni kita ada dengar kan uji bakat untuk pencarian suka rekod, tapi kali ini uji bakat untuk pengacara Suka TV. Betul. Yang paling penting, kalau anda nak tahu, saya rasa ada yang dah tahu. Dan saya nak beritahu kepada penonton juga, okey, mana yang berminat untuk menjadi pengacara, yang penting anda lelaki atau perempuan berumur 19 ke 35 tahun dan warga negara Malaysia, haruslah seorang yang berkarisma, petah berbicara dan berkeyakinan tinggi seperti Amir. Ya, betul. Saya setuju, Aizat. Dan uji bakat akan diadakan pada 21 September 2023 dari jam 10 pagi hingga 5 petang. Maknanya plan betul-betul hari korang. Dari 10 pagi hingga 5 petang, jangan, kalau boleh datang awal, okey. Kalau sesiapa yang bekerja itu, try ambil cuti kalau boleh. Saya nasihatkan kepada mereka yang nak datang ni, boleh datang pagi, belah pagi. Yes, sebab belah pagi better. ni otak masih fresh. Betul. Kan? Breakfast dulu, otak fresh, tenaga. Lepas tu, belah petang tu mungkin ada yang bekerja, mungkin lah. Yes. Kan? Okey, kalau nak more info, pergi follow kami di Instagram, Facebook dan sebagainya, MySuka TV. Dan imbas QR code, ada poster tadi tu, imbas QR code. Alright, jom kita ke segmen seterusnya. Apa yang suka sangat? Okey, apa yang suka sangat ni, Meh? Uji bakat suka rekod ni kita nak explain kepada mereka. Pada 2 September yang lalu telah berlangsung uji bakat suka rekod bagi mencari penyanyi yang berbakat untuk menyertai muzik label bawah naungan Suka TV. Dengar cerita, nak dekat 200 peserta, Meh. Memang ramai, Meh. Cantik-cantik, lawa-lawa, handsome macam Meh. Dan berbakat. Ramai yang berbakat. Okey, nak tahu, tengok, kalau anda nak tengok, nak tahu telatar-telatar peserta ni, jom kita tengok. Roll VT. Roll the VT. Aku rindu sentuhanmu, ku rasa sayang. Sudah puas menghibur agar kau berubah. Okey, hari ni kan tadi dekat security tadi tengok ada seorang abang ni kan. Penat betul, nervous saya rasa. Nervous ke bang? Nervous dan sikit. Penat sikit. Penat sikit. Tadi abang nyanyi tadi bawa lagu apa? Saya buat lagu Toki Hampa. Wow, lagu legend tu bang. Boleh tak belanja kita orang sikit nyanyi lagu ala dekat TV sikit? Boleh. Ku ditinggal senja, malam menghampiri, sendiri ku sedang menanti. Segera oh angin sampaikan rinduku, lupakah kau pada janjimu. Tadi kan kita tengok abang kan, abang seorang yang orang kata apa, very special person, yang sangat istimewa kan. Apa harapan abang untuk orang dekat luar sana yang macam abang juga yang nak cuba? Okey, untuk orang-orang kelainan upaya saya harap semua mencuba je, confident, try. Boleh atau tak boleh, lepas tak lepas tu belakang cerita. Jadi kita try. Kadang-kadang tak dapat kat sini, kita dapat kat sana. So cubalah. Tak cuba tak tahu. Ya Allah. Wow. Amir nangis ke? Saya terharu. Terkesima. Okey, sebenarnya Amir, saya ada interview brother ni. Ya. Saya interview, tapi saya tak perasan yang dia ada apa dia OKU lah. OKU lah kan. Bila saya tengok VT ni baru saya perasan. Dan saya kagum dengan semangat dia. Dia datang suka rekod semata-mata. Kan, walaupun yalah dalam keadaan dia macam tu, dia bersemangat, dia ada rasa macam ingin mencuba. Itu yang saya terharu saya sangat. Saya sebenarnya kagum juga. Walaupun jelah dia tahu dia kurang upaya, tapi dia still cuba dan dia bagi nasihat juga kepada orang yang macam dia. Cuba saja, kita tak tahu rezeki kat mana. Dan bagi saya lah, bagi awak, untuk
pencarian penyanyi ini bagi saya talent yang penting Talent yang daripada penting. rupa. Bagi Betul? saya lah. Pada awal-awal tu kita dah dapat tengok Yes. macam ada muka macam Alif Aziz semua ada. Ya, Muka tapi macam awak pun ada meh. tapi apa pun saya harap yang berbakat akan ketengahkan dahululah. Sebelum rupa saya berharap begitulah. Okey, baik. Jom kita ke seterusnya. Kembara Kendali Borneo bersama Agung kesayangan kita. Saya suka. Itu dia. Baik, yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menzahirkan rasa terhibur apabila ada yang memanggil baginda Pak Cik Agong. Woi, ada yang panggil Pak Cik Ada. Agong, Saya Pak pun Cik tak perasan. Dan Abang Agong. Sepanjang Kembara Kendali Borneo di Sabah sejak Ahad lalu. Baginda Betita Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandaria turut dipanggil Datin Permaisuri ketika disapa masyarakat pelbagai etnik di sepanjang perjalanan Kembara Kendali Borneo. Al-Sultan Abdullah bertitah pada majlis santapan dalam Kerajaan Negeri Sabah sempena Kembara Kendali Borneo di Pusat Antarabangsa Convention Sabah SICC di Kota Kinabalu pada malam Rabu. Keberangkatan tiba Seri Paduka dan Permaisuri ke majlis itu disambut Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Joha Mahiruddin dan isteri Toh Puan Nurlidah RM Jasni, Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jino serta Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof. Yang di-Pertuan Agong Betita baginda amat gembira dan begitu terharu atas layanan mesra rakyat Sabah sepanjang perjalanan Kembara Kendali Borneo di negeri itu. Kalau anda dapat lihat video, memang semua orang excited. Semua orang excited, meh. Yelah, sebab bukan selalu Agong datang jauh-jauh ke Sabah. Yang paling best dia, meh, dalam excited. Orang Sabah ni kebanyakan saya tengok video-video semua kelakar-kelakar, meh. Bukan, maksud saya lawak, mengerik hati sampai yang di-Pertua pun Agong pun cakap yang dia pun terhibur dengan rakyat-rakyat Sabah ni. Sebab apa, Agong ni pun jiwa rakyat. So dia sukalah bila rakyat happy, dia pun rasa happy. Yang paling saya suka tu ada seorang makcik tu, mana anaknya? Mana anaknya? Ada lagi satu yang lewat, dia yang masa first dia datang, dia kata, "Bye Daulat, bye Daulat." Ingat Daulat tu nama dia. Daulat tu apa lagi, meh? Ada yang panggil gong. Allah Akbar. Macam member pula panggil macam member. Yelah. Tapi yelah, kita terhibur dengan apa yang dilakukan oleh rakyat Sabah. Dia cakap apa? Kalau kita kat sini pun bila tengok pun kita pun tertawa sendiri kan. Saya rasa kalau Agong datang sini kita pun excited. Kita pun. Itu dia. Alright, itu sahaja untuk apa yang suka sangat. Lepas ini kami akan bersama dua orang tetamu kami. Oh ya. Kita akan bincang pasal e-sports. So kepada peminat e-sports, saya tak sama jangan tukar channel, jangan ke mana-mana. Stay tune bersama kami di Suka Pagi, eksklusif di Suka TV. Suka sangat. Kembali lagi bersama dengan kami, saya Aizat Ishak dan juga Amir kat sini. Kepada mereka, anda semua yang baru menonton, yang berada kat rumah ataupun di luar rumah ataupun di tempat kerja yang menonton kami, terima kasih banyak-banyak kami ucapkan. Dan kita nak ke segmen yang seterusnya. Yes, knock knock. Siapa tu? Hello, nama saya Sir Cloud. Saya seorang pengulas e-sukan. Saya adalah penganalisa. Saya juga pencipta kandungan dan saya mengajar e-sports di universiti. Hai, nama saya Muhammad Farouk bin Abdul Fattah ataupun lebih dikenali sebagai Fava. Saya adalah Presiden bagi Persatuan Esports Players Malaysia dan juga menjadi sebagai seorang host dan juga pengulas untuk acara sukan elektronik di Malaysia dan juga peringkat Asia Tenggara. Selamat datang ke Suka Pagi. Wow. Tengok pangkat-pangkat macam hebat lah semua. Yes, kalau gamer-gamer ni mesti ambil gambar. Yeah. Gamer-gamer saya datang, Of nak course. ambil gambar. Ada Yes. tak? Kita tengok gambar tadi kita. Yes, of course, semua orang dekat Malaysia ni mesti dah tahu e-sports ataupun e-sukan itu apa. Dan kita bawakan dua orang wakil dari e-sports yang dah berpengalaman. Yang berpengalaman, yang dah famous dekat mana-mana. Dunia e-sports. Suara beliau, mereka berdua ni memang selalu familiar lah. Kalau kita tengok game-game macam PUBG ke, Dota ML, Dota ke memang. Yes. Tapi mungkin untuk penonton yang mungkin baru nak mengenali, boleh cerita sikit tentang your latar belakang. Macam mana you all boleh get involved in e-sports dan sebagainya? Ya. You start from bila? Kalau saya sebenarnya, saya dah main tournament dulu waktu zaman 2000-an. Berapa umur masa tu? Masa tu umur
13, 14 dah main 13, 14? Ya, masa 2000-an. Dekat sini jugalah. Saya membesar dekat kawasan ni sebenarnya. Dan lepas tu masuk alam belajar, lepas tu bekerja dan sebagainya. Fast forward, saya minat game Dota. Dan bila saya queue rank game Dota, saya rasa macam, kenapa banyak orang macam tak reti main game ni Jadi daripada komplain, saya pun cipta kandungan Dota untuk ajar orang macam nak main game. Daripada cipta kandungan tu, saya belajar mengulas. Sebab dia orang kata, you tahu pasal game, you ada tak fikir macam nak jadi pengulas? Tak pernah, macam mana Lepas tu saya pun try. Dan daripada mengulas tu, saya start dengan mula-mula ulas tournament-tournament kecil, ulas diri, berlatih. Lepas tu diundang pula untuk ulas dekat peringkat profesional sampailah sekarang. I see. Okay, Flavor. Mana satu di Flavor? Flava bro. Flavor, cerita pula. Saya punya rasanya agak normal lah sebab waktu saya belajar diploma, senior influence saya untuk bermain game Dota. Waktu tu Dota 1 iaitu Warcraft 3. Dan pada waktu tu saya dikira macam kalau dekat kita main level asrama je dekat hostel. Jadi hanyalah setakat jago kampung. Tapi saya tahu dengan skill level saya tak mampu untuk menjadi nak masuk tournament peringkat negeri, daerah semua tu. Kalau masuk pun kena tapau lah. Tapi lepas habis diploma, saya cuba untuk menjadi seorang pengulas sebab saya lihat pada waktu itu, pada tahun 2011, pada waktu itu kita di Malaysia maupun di Asia Tenggara, tak ada seorang pun pengulas di peringkat nasional, peringkat regional ataupun peringkat dunia yang mengulas dalam sama ada dalam bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Jadi saya cubalah approach beberapa event organizer dan alhamdulillah diambil sebagai seorang pengulas dan itulah mulanya kerjaya saya sebagai di dalam arena e-sports. Wow. Tapi main game dah lama lah. Ya, main game memang dah lama lah. Mula macam biasa main CS 1.6 dekat CC, lepas tu Warcraft 3 tu waktu dekat hostel. Wow. Yes. So mana belajar main game? Mana satu ni? Okay, Flava merupakan Presiden Malaysia Esports Players Association ataupun MESPA. Okay, boleh cerita sikit kepada yang tak tahu MESPA tu apa peranan dia dan bila ditubuhkan MESPA? MESPA kalau nak kirakan agak baru. Sebelum ni saya pun baru sahaja mengambil posisi sebagai presiden. Sebelum ni adalah disandang oleh saudara Encik Clement Hui. Dan sebab peranan kami adalah untuk mempertahankan hak-hak player lah atau atlet-atlet e-sports di dalam Malaysia. Jadi jika mereka mempunyai sebarang permasalahan, insya-Allah kita akan cuba bantu mereka seberapa banyak mungkin. Contohnya dari segi memastikan mereka macam mana kita nak guide them ke arah yang betul lah. Contohnya kalau nak engage dengan government agencies, kalau nak engage dengan e-sports organisations dan juga sebagainya. Bergantung kepada kes-kes apa yang mereka lalui. Apa yang kes-kes yang biasa mereka lalui? Banyak kan Kak. Antaranya? Contohnya ada kes duit lah. price pool tak bayar ke. Contohnya kes-kes permasalahan dari segi kontrak dalam organisasi e-sport. Ada pelbagai kalau nak cakap pasal kes. Okey. Baik, mungkin kita nak tanya, mungkin ada setengah penonton dekat rumah ni yang masih belum mengenali e-sport. Okey, mungkin sekelok lah. Mungkin boleh cerita sedikit sebab you main game start daripada umur 13 tahun. Okey, you ada mungkin you ada sesuatu yang boleh terangkan bagi mereka yang sekarang ni. The definition of e-sports. Yeah. Okay, saya rasa kalau kita break down e-sports tu, dia electronic sports. Dan kalau kita break down kedua-duanya, electronic ni dia berkait rapat dengan game. Benda-benda elektronik, digital dan sebagainya. Dan bila kita masukkan istilah sport ke dalamnya, sport ni adalah satu ayat untuk mendefinisikan kompetitif. Jadi kalau kita kaitkan game dengan kompetitif, dia jadi satu e-sports lah. Bukan semua game adalah dikategorikan sebagai e-sports. Ada game yang casual, mungkin single player, dia main seorang-seorang dan sebagainya. Tetapi ada juga kategori game yang kita kompetitif, kita lawan dengan lagi satu pihak, itu kita anggap sebagai e-sport lah. So contoh antara game-game yang boleh dikategorikan sebagai e-sports macam apa? Contoh yang dekat Mobile Legends, PUBG Mobile, Dota, League of Legends, Valorant, CSGO dan sebagainya. Maksudnya gold coin apa semua tu, maksudnya game-game yang gaming kat phone tu tak? Yang main kat phone, yang kickstart itu tak. Yang tu. Okay. So dia competitive game lah. Dia mesti bukan. Okey, baik. Sekarang kita faham lah. Maksudnya game-game yang berlawan tu, maksudnya ada pihak kedua, pihak pertama yang pihak kedua tu, itu dikategorikan e-sport lah. Yes, of course. Baik. Okey, mungkin penonton nak tahu juga dan saya nak tahu juga. Okay, kalau macam sports, biasa kita tahulah, contoh macam football, kita tahu player-player akan dipilih based on their skills, apa semua kan.
Kalau e-sports pula macam mana? Macam mana nak seseorang gamer tu nak kriteria dia untuk dipilih sebagai player untuk e-sports? Biasa kalau e-sports ni, sebab kita tengok ruangan e-sports ni agak luas. Contohnya kalau kita pilih satu game lah, kita start dengan Dota. So Dota adalah permainan 5 berlawan dengan 5. Dan 5 ahli daripada satu pasukan tu mempunyai role yang tersendiri. Contohnya kita ada posisi 1 hingga 5. So posisi 1 kita ada hard carry, kita ada mid laner, kita side laner. Jadi semua mempunyai tanggungjawab yang tersendiri di dalam permainan. Dan of course dalam permainan kita memerlukan captain. So kalau kita nak cari seorang player untuk menjadi kapten pasukan, mestilah seseorang yang mempunyai karisma yang tinggi, boleh menjadi seorang leader kepada pasukan selain daripada mempunyai skill-skill yang membolehkan beliau untuk bermain dengan baik dalam permainan tersebut. Itu macam skill tambahan lah yang dia perlukan. Tapi untuk role-role yang lain, mereka perlukan skill dan juga yang penting sekali, mereka perlulah mempunyai professionalism dan juga sikap professionalism lah dan juga bertanggungjawab sebab mereka akan bekerja sebagai satu pasukan dan ini bukanlah secara suka-suka, ini adalah satu kerjaya. Maknanya kita kena pastikan kita stay professional at all times lah dari segi tutur kata, dari segi pembawaan dan juga tak boleh ada mencarut apa semua. Tak boleh. Okey, saya macam nak tahu tak, adakah mereka ni untuk sebelum mereka diserap masuk main dalam e-sport, macam nak select player lah, dia ada interview ke apa, macam mana you guys tengok proses macam mana you guys tengok dia ni ada ni, dia ni macam ni, dia macam ni, tengok macam mana? I think sekelak ada tambahan dia, tapi sebelum tu saya nak cakap yang dia bergantung pada organisasi yang ingin mengambil player. Kadang-kadang mereka mempunyai cara pemilihan yang tersendiri, contohnya based on observation ataupun kita akan buat open observation di mana kita akan lihat mereka main sama ada secara fizikal ataupun kita tengok submission, diorang submit video dan kita nilai. Of course the best is kita tengok waktu itu jugalah supaya kita boleh nilai dan juga berikan feedback pada masa itu juga. Ada juga berdasarkan prestasi mereka, contohnya jika mereka menang tournament yang terkini dan peringkat Tamasha juga sebagainya, mungkin memberikan sedikit added value untuk mengambil mereka sebagai player untuk tim kita lah. Itu salah satu daripada pelbagai cara yang boleh digunakan untuk memilih atlet. Okey, menarik ya. So kalau ada ada apa nak cakap? Ya, dan yang tu biasanya adalah daripada skala yang lebih besar dan apabila dipendekkan skalanya ataupun dikecilkan skalanya, biasanya pemain-pemain tu akan try out bersama dengan pasukan-pasukan tertentu untuk mewakili pasukan itulah. Jadi dia akan main dengan tim mungkin beberapa round training dan sebagainya, dan kalau ada keserasian, masa tu akan diserap sebagai ahli pasukan tersebut. Okey, itu proses macam mana player diselect. Mungkin kejap lagi lah saya nak tahu cost. Macam sebab saya tengok dekat gambar banyak komputer canggih-canggih apa semuanya, mesti ada cost. Adakah dia menggunakan telefon saja? Yes. Okey, tapi sebelum kita nak borak pasal semua tu, kita nak kita nak ke commercial break lah. Tetapi sebelum kita commercial break, make sure stay tune lah. Kita ada banyak lagi nak borak dengan Sir Cloud, dengan Flavor. Okey, so stay tune bersama kami. Jangan ke mana, di Suka Pagi eksklusif di Suka TV. Suka sangat. Welcome back to Suka Pagi. Masih lagi bersama kami, saya Amir dan juga Aizat, dan tetamu kita Sir Cloud dan Flava. Okey, tadi kita dah borak panjang sedikit tentang latar belakang e-sport. Kita nak sama borak lah, Aizat. Okey, mungkin kita boleh tanya Sir Cloud lah dan juga Flava. Betul? Flava. Betul. Boleh. Sebenarnya wajarkah kita memberikan gelaran atlet Malaysia kepada pemain-pemain e-sport yang bertanding di peringkat antarabangsa? Bagi saya sangat wajar. Kenapa? Sebab macam saya sendiri, saya baru-baru ni kembali daripada Sukan SEA Cambodia di mana saya menjadi pengurus pasukan kebangsaan untuk kontingen e-sports dan mereka juga menyumbang kepada pingat tali negara yang kita dapat pada waktu tu. Latihan yang mereka jalankan juga adalah di peringkat yang sama, cuma berbezalah cara latihan, tetapi kita juga melakukan latihan yang sama seperti atlet-atlet yang lain, menjaga pemakanan dan sebagainya. Jadi dengan disiplin yang mereka dah terapkan dan juga kejayaan yang mereka bawa, saya boleh katakan mereka harus dinobatkan sebagai atlet negara. I see. Mungkin Filipa boleh terangkan apa antara latihan-latihan yang mereka lalui. Mungkin orang kat luar sana mungkin dia nampak diorang main pegang phone and then berlawan dalam online and then
dia tak nampak kepayahan sebenarnya mereka. Faham. Ya, kalau kita cakap pasal latihan ni, ada pelbagai jenis latihan yang boleh digunakan pakai. Contohnya orang kata, kita cakap scrim, kita berlawan dengan pasukan-pasukan lain. Sama ada di dalam negara atau di luar negara. Itu hanyalah salah satu latihan. Antara latihan adalah contohnya kita juga perlu membaca patch note. Kita belajar tentang keadaan semasa tentang game sebab ada perubahan dari segi contohnya damage being dealt by certain characters atau heroes, ada perubahan-perubahan kecil yang boleh membawa impak kepada performasi kita dalam tournament akan datang. Dan selain daripada itu juga ada dari segi kita ada komunikasi dan pasukan sebab mereka juga perlu ada post-mortem selepas permainan. Bukan setakat main, menang, tak ada apa-apa. Lepas tu balik dia kena ada post-mortem. Kalau kalah pun post-mortem, kalau menang pun ada post-mortem juga untuk memastikan kita memperbaiki kelemahan dan juga mempertingkatkan prestasi kita untuk lawan-lawan kita di masa akan datang. So dia macam sukan biasalah, ada team meeting, lepas tu post pun ada macam briefing dan sebagainya. Memang very standard lah. Memang orang kata, dia sports lah, macam sports lah. Okey, tadi saya ada mention, tanya sedikit pasal kau. Sebab saya nampak dalam gambar semua ada PC canggih apa semua kan. Okey, mungkin sebagai seorang video gamer yang baru. Okey, adakah all the equipment akan disediakan oleh organizer ke ataupun sebagai gamer sendiri saya kena sediakan all the equipment untuk take part in competition dan sebagainya? Untuk tujuan training, yes, kita kena sediakan sendiri kerana waktu tu kita bukanlah di bawah penjagaan pihak event organizer, tetapi waktu event kebanyakannya disediakan oleh pihak penganjur kerana biasa mereka ingin memastikan bahawa device atau hardware yang digunakan pakai untuk tujuan pertandingan adalah sama rata untuk semua pihak. Untuk mobile, untuk pertandingan mereka akan menggunakan device yang sama untuk semua. Jadi tak adalah saya mempunyai device yang lebih baik berbanding dengan sekelab, bermakna ada advantage dari segi refresh rate, performance, kepanasan mobile dan sebagainya. Kalau kita cakap pasal PC, tak bolehlah kalau saya menggunakan graphic card 3090 tetapi kita lihat sekelab menggunakan mungkin Intel Core, Intel Core 2 ke yang lama and everything like that. So basically it's very unfair. So untuk memastikan dalam keadaan macam ini, bila pertandingan, kebiasaannya pihak penganjur yang akan menyediakan sistem atau hardware untuk kegunaan pemain. Okeylah, dia ibarat betul macam sukan biasa. Contoh nak main bola. Adil lah. Sebelum masuk college, you kena ada boot bola sendiri dan itu sebagainya. Satu sendiri. Sama juga lah macam you gamers, you kena have your own hardware dan sebagainya. Tapi kalau bola buat orang mahal, buat saya murah. Itu dapat sponsor lah. Kalau dah jadi pro boleh dapat sponsor. Okey, baik. Okey. Mungkin sekelab latihan yang bagaimana boleh mereka perbaikilah. Maksudnya latihan yang boleh membaikkan dia punya kelemahan dalam diri untuk improve themselves. Apa jenis latihan yang boleh dilakukan? Bagi saya, kalau kita nak lihat daripada segi latihan, kita harus samakan dengan atlet sukan fizikal. Dan bagaimana tu? Saya percaya kita perlu terapkan sains sukan di dalam sebagai e-sport player, dan itu akan membezakan sama ada dia adalah gamer ataupun atlet e-sports. Dan sains sukan ni termasuk juga dengan benda-benda seperti pemakanan, jaga tidur dan menggunakan kaedah senaman yang sesuai di dalam training selain daripada teori-teori dan juga training benda yang di dalam game. Kalau cukup tidur tu mungkin agak susah untuk gamer sebab saya tahu gamer suka main game all night. Saya cuba nak tanya sebab ada satu, tak tahu, saya pernah tengok satu video atau satu gambar. Gamers kalau mereka yang main game ni waktu malam yang lewat tidur, dia orang punya perubahan pada diri ni dia bukan kata bagus lah, yang macam tak bagus, macam muka sembab, kulit usam. Adakah benda tu betul, benar? Sebab tu mereka adalah gamers, bukan atlet. Berbeza. Kerana mereka harus bermain secara kompetitif dan juga profesional pada masa yang sama. Tapi saya faham. Tapi rasanya pihak kami faham mengapa ada tanggapan sebegini kerana kebiasaan sebabnya ialah kebiasaan bila kita buat scrim dengan pasukan-pasukan profesional di dalam negara dan juga luar negara, biasanya dia orang free waktu malam je. Sebab mereka kemungkinan ada part time job, ada yang juga masih belajar. Jadi waktu bekerja mereka tak free, spend masa dengan family, perlu solat maghrib, solat isyak semua. Lepas tu baru ada free time nak scrim. Jadi bila kita lihat dalam status quo dalam kalangan ramai, terutama orang dewasa, bila kita lihat je, kenapa budak-budak gamer ni macam mana nak jadi sukan? Korang training pun
malam, tengah malam sampai 2 pagi pun kita training juga. Jadi memang tak terkejut lah bila dengan tangan sebegini. So mungkin jenis pemakanan apa yang diamalkan ataupun ada suplemen ke? Ya. Untuk jaga kesihatan. Ya, kalau menurut pengalaman saya sewaktu sukan SEA Cambodia juga, memang kita berikan suplemen seperti vitamin-vitamin tertentu dan ini juga adalah disyorkan oleh pihak Institut Sukan Negara juga yang telah membantu kami dalam kontingen negara. Selain daripada itu, pihak Majlis Sukan Negara juga terima kasih pada mereka menyediakan makanan yang setaraf dengan atlet. Kurang gula, kurang lemak dan sebagainya lah. Okey, so memang orang e-sports ni memang boleh dikirakan macam atlet betul lah. Pemakanan. Betul lah, dia memang betul atlet lah. Tak, maksudnya physical athlete. Physical athlete yang memang kena berlari dan sebagainya kan. Okey, kita nak cakap pasal international tournament lah. Mungkin one of you boleh cerita apa kriteria untuk qualify nak masuk international tournament? Itu mengikut juga international tournament tu biasanya mereka yang akan setkan parameter untuk qualify. Contohnya adakah atlet-atlet ini perlu form satu kumpulan dan qualify on a national level dahulu sebelum masuk ke regional level dan ke international level dan juga ke world level. Bergantung juga. Ada juga pasukan-pasukan yang menerima jemputan terus ataupun direct invite mengikut kepada prestasi mereka sepanjang X amount of months atau in the whole year untuk tujuan tersebut. Jadi bergantung pada tournament international jugalah. Tapi kebiasaannya kriterianya adalah qualify di peringkat yang lebih rendah berbanding dengan level itu. Kalau di Malaysia ada tak gamers lah, maksudnya yang pasukan-pasukan yang pergi ke antarabangsa? Selalu sangat. Antaranya boleh? Kerana kalau PUBG Mobile pun kita baru-baru kita telah pun menghabiskan PUBG Mobile Southeast Asia League di MSL. Di mana kita akan mempunyai beberapa pasukan yang akan mewakili negara Malaysia ke peringkat dunia nanti melalui juga points. Kita juga ada MLBB Worlds di mana kita ada pasukan yang telah pun beberapa kali bertanding di pesada antarabangsa. Dota pun ada, semualah, hampir semua ada. E-football pun ada. Kalau yes, teruskan. Saya teruskan. Kita belakang-langgar. Okey, saya nak tahulah Sir Cloud of Favour, apa harapan you all untuk menaikkan lagi industri e-sports ni dan juga mungkin boleh bagi nasihat kepada mereka yang mungkin nak try e-sports ni. Ada apa-apa nasihat ke yang boleh mungkin how they can start ke macam mana? Okey. Jadi nasihat saya adalah saya tahu para pemain yang nak berkecimpung dalam e-sport ni ramai yang muda dan ramai yang masih lagi belajar. Bagi saya pelajaran tu harus diutamakan. Jangan sesekali tinggalkan pelajaran untuk menjadi seorang pemain profesional. Itu satu. Sebab kalau kita tengok pun kebanyakan bakat dalam e-sport ni, kalau kita nak kata talent dalam e-sport macam pengulas dan sebagainya, kita semua ada pencapaian akademik sendiri. Macam saya sendiri pun, saya adalah student PhD pada waktu sekarang. Jadi itu tak menghalang saya, pelajaran tak menghalang saya daripada terlibat dalam bidang e-sports juga. Jadi sama kepada anda semua yang ada dekat luar sana sekiranya nak masuk, pastikan pelajaran jangan lupa. Okey, Flavor ada kata-kata akhir untuk? Ya, betul. Dan saya juga setuju bahawa pentingnya untuk memastikan berbahagian masa yang baik untuk pelajaran dan juga permainan. Kita nampak macam gaming, tetapi jika anda ingin menjadikannya sebuah kerjaya, pastikan anda juga tidak tinggalkan kerjaya. Macam diri saya pun, saya ada honours di American Degree Program untuk komunikasi dan juga psikologi untuk Upper Iowa University. Dan yang nasihat saya ingin sampaikan juga adalah sebelum anda menceburkan diri anda di dalam ekosistem sukan elektronik ni, pastikan anda membuat sedikit research kerana ia bukan sahaja terhad kepada menjadi seorang player, tetapi juga ada kerjaya pilihan lain. Contohnya sebagai pengulas, event organizer, videographer, event broadcaster dan juga sebagainya. Dan jika anda mempunyai soalan, InsyaAllah kami boleh cuba bantu memberikan khidmat nasihat yang baik untuk anda. Yes, itu dia nasihat saya yang sangat benar. Jangan tinggalkan study. Yang penting study tu kena habiskan. Game tu tak game. Zaman sekarang ni memang orang suka game, tapi ikut nasihat. Alright, thank you Sir Cloud. Terima kasih Flavor sebab sudi datang kongsikan pasal e-sports. Okay, kita nak berhenti rehat dahulu. Jangan ke mana-mana, stay tune bersama kami di Suka Pagi, eksklusif di Suka TV, Suka sangat. Kembali lagi bersama dengan kami Aizat Ishak dan juga Ahmad Rahim Rahmat. Ya, Rahmat. Tak ada Rahmat. Yes. Baik, tadi kita dah kongsikan tentang e-sport. Kita harapkan perkongsian itu bermanfaat kepada anak-anak muda kat luar sana yang nak ceburi bidang e-sport. Yes, tapi yang penting kena ingat. Kalau anda nak ceburi bidang ni, jangan tinggalkan
pelajaran dan juga solat. Saya nak add solat. Add solat. Sebab Yes. apa? Benda-benda macam itulah. Kadang-kadang kita dapat main game ni kan, semuanya ada ketentuan daripada pertolongan daripada ibu bapa juga. Hormat mak bapak juga itu paling penting. Jangan terlampau maksudnya terlampau lalai. Betul. Okay. Game is game. Game is game lah. Yeah, of course. Game over. Yes. Okey Azad. Saya nak tanya awak lah. Awak tanyalah saya. Apa ciri-ciri fashion lelaki yang awak suka? Saya suka style macam awak, meh. Ya. Style macam mana tu? Berseluar Yankee. Seluar senteng. Saya suka macam Awal Asyari, meh. Awal Syari Awal Asyari. Okey. Saya inspired dia sebab Awal Asyari ni pakaian dia kemas kan. Dia orang cakap apa, kalau pakai apa biar true tone lah. Saya simple, casual. Simple, casual. Ya, baguslah kalau simple, casual tu. Okey, kalau macam tu Aizat mesti kenal designer Fairuz Ramdan, betul? Fairuz? Fairuz Ramdan. Sekejap, saya Yes, sebab beliau baru-baru ni dia ada buat fashion show dekat KL Fashion Week. Saya dengar beliau sangat hebat lah, meh. Betul? Okey, betul tu. Okey. Sebelum kita nak cakap pasal Fairuz Ramdan, kita nak ucapkan terima kasih kepada penonton kami kerana sudi menonton kami di saluran 116 ya, betul. MyTV. Teruskan menonton kami setiap hari Isnin hingga Jumaat. Okey, kalau tak ada TV tu boleh tonton di MyTV mana-mana. Okeylah, tadi kita sebut pasal Fairuz Ramdan. Jom kita tinggalkan anda dengan VT dari KL Fashion Week. Jom kita roll VT.